Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat berkuliah hari ini dalam Al-Kuliah. Selamat berkuliah. Dan hari ini tuan-tuan puan, kita sebenarnya berada di penghujung tahun Hijrah 1431 Hijrah, dan kita akan masuk tahun yang baru sebenarnya. Tak lama lagi, lebih kurang 4 hari lagi. Hari Selasa kita akan masuk tahun baru Hijrah awal Muharram. Apa kata kalau hari ini kita bercakap ataupun kita mengupas tajuk yang berkaitan dengan hijrah, iaitu bulan hijrah. Mudah-mudahan adalah orang kata apa, nawaitu, niat kita dan juga azam kita yang baru. Apapun bersama saya pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan, daripada mana mereka ini tetamu-tetamu yang kebiruan macam lautan dalam studio pada petang ini. Mereka adalah kumpulan Hal Ehwal Wanita ataupun HELWA Surau Al-Ikram, Taman Seri Keluang, Johor. Assalamualaikum semua. Okey, ini HELWA lah, HELWA. Yang laki-laki tak datang minggu depan insya-Allah ya. Jadi terima kasih mereka semua datang dari Johor, dan juga kepada anda semua secara ringkasnya, kalau anda ada kaitan, ada soalan, ada permasalahan tentang bulan hijrah nak tanyakan kami, boleh email ataupun SMS pada kami, dan insya-Allah dua yang terbaik kami akan bagi sumbangan daripada Pustaka Salam, iaitu berupa 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i kepada anda yang bertuah pada petang ini. Bolehlah hantar SMS yang terbaik yang menepati tajuk, iaitu bulan hijrah. Dan juga terima kasih hadiah tajaan penonton oleh produk Di Hatiku, yang sinonim dengan jusnya, dengan kopi gojinya, dengan kismisnya, dan orangnya tak jual ya. Ustaz Khairuddin yang terpampang di kaca TV dan tak dijual tu, sekadar orangnya saja. Dan juga kepada Galeri Ilmu Sdn Berhad, terima kasih yang memang menaja dua majalah yang cukup istimewa, iaitu majalah Asuh dan juga majalah Anis Sabah Minggu bersama dengan Al-Kuliah. Terima kasih Galeri Ilmu Sdn Berhad, dan juga kepada Bihun Sufi. Bihun Sufi ini yang very special, sangat-sangat saya suka antaranya lah. Dan untuk makluman anda semua, Bihun Sufi juga boleh didapati di Karnival Maha 2010 di UPM Serdang, di Hall ataupun Dewan D. Ingat ya, Hall D. Sehingga hari Ahad ini 5 Disember 2010. Peruncit, pemborong, pengguna Muslim kenalah mendapatkan produk ini. Terima kasih kepada Bihun Sufi. Okey tuan-tuan puan-puan, kita kenalkan siapakah panelis kita pada petang ini. Tak lain tak bukan yang ada kaitan dengan produk Di Hatiku tadi, iaitu Ustaz Khairuddin Aman Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Dan sebagai pembuka tirai Ustaz, soalan pertama saya tanya Ustaz lah. Bila sebut tentang hijrah, awal Muharram dan sebagainya, sebagai pembuka tirai, boleh tak Ustaz cerita apakah definisi hijrah itu sebenarnya? Apakah bentuknya dulu sama dengan bentuknya sekarang? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Terima kasih pada Ustaz Fauzi, pengacara pada petang ini. Seterusnya para hadirin, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya bila kita bincang tentang hijrah, saya suka rujuk pada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman. Satu. Yang kedua, wahajaru dan berhijrah. Yang ketiga, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan berjihad dengan menggunakan harta-harta mereka dan juga jiwa raga mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina awaw wa nasaru, dan juga mereka-mereka yang memberi perlindungan dan memberi bantuan. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka ini, sebahagian mereka menjadi pembantu antara sama lain. Ayat ini bercerita tentang dua golongan manusia yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya golongan yang dipanggil sebagai al-muhajirun. Yang kedua golongan yang dipanggil al-ansar. Al-Muhajirun merujuk kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asal daripada Makkah Al-Mukarramah, kemudiannya berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah.
Al-Ansar pula merujuk kepada orang-orang yang berasal daripada Madinah Al-Munawwarah yang telah berikan negeri mereka menjadi tapak untuk penyebaran agama Allah Subhanahu Wa Taala dan berikan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat Muhajirin. Mereka dipanggil Al-Ansar. Dari sinilah timbul cerita hijrah. Bila disoal apa makna Al-Hijrah, Al-Hijrah ini asalnya perkataan Arab yang telah menjadi perkataan Melayu. Kita pun sebut hijrah, hijrah dan sebagainya. Baik, apa makna hijrah? Perkataan hijrah berasal perkataan hajara, dengan meninggalkan sesuatu. Tinggalkan sesuatu untuk pergi ke sesuatu yang lain. Sama ada sifatnya tempat atau sifatnya tak nampak di mata. Tempat macam mana? Kita kata meninggalkan satu tempat ke satu tempat yang lain yang dipanggil hijrah makaniyah. Penghijrahan yang sifatnya bertempat. Satu. Yang kedua, hijrah yang bentuknya akhlak. Hijrah akhlakiyah. Meninggalkan satu akhlak, satu perlakuan, satu perbuatan untuk pergi pada satu akhlak dan perbuatan yang lain. Itu kalau kita sebut secara umumnya apa itu hijrah. Mungkin kita ditanya lagi, hijrah kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah meninggalkan kota Mekah pergi ke Madinah Al-Munawwarah, adakah pada hari ini masih lagi relevan untuk kita bincang cerita perpindahan meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain? Jawapannya ya, masih lagi relevan. Kenapa? Kerana memang salah satu antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para anbiya. Kalau nabi maknanya merujuk pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para anbiya, para nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah para salafus salih, mereka sentiasa berhijrah dari satu tempat yang kurang baik kepada tempat yang lebih baik. Itu sekurang-kurang hijrah. Meninggalkan satu tempat yang kurang baik ke tempat yang lagi baik. Nabi SAW kenapa meninggalkan kota Mekah? Kerana Mekah gagal untuk menjadi tapak yang boleh menjadi pusat penyebaran Islam. Maka Nabi SAW meninggalkan kota Mekah yang mana Nabi merupakan penduduk asal Makkah Al-Mukarramah, dan Nabi berdakwah selama 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Tetapi kerana Makkah bumi yang tidak subur untuk dakwah Islam ketika itu, maka Nabi meninggalkan kota Mekah, pergi ke tempat yang lagi baik untuk Islam, namanya Madinah Al-Munawwarah. Walaupun ketika itu, ketika Nabi kerana menyatakan, wahai Makkah, innaki la ahabbu ardillahi ilallah, kamu bumi yang paling Allah Ta'ala suka. Walaula anna qaumi akhrajani minki ma kharajtu, kalau tidak kerana kaum saya usir saya keluar, saya tidak akan keluar. Artinya apa? Maka bumi yang baik, Nabi saya Makkah, tetapi Madinah lebih baik untuk Islam ketika itu. Maka Nabi SAW meninggalkan bumi yang dicintai, bumi yang disayangi, bumi Makkah Al-Mukarramah, tempat yang ada pada Kaabah, pergi ke tempat yang lain yang boleh beri satu nafas baru kepada Islam. Sebab itulah para alim ulama, bila bincang tentang hijrah Nabi SAW, mereka akan gunakan istilah al-firaru bid-din, lari dengan bawa agama. Artinya semata-mata kerana agama. Kalau tidak kerana agama, Nabi tidak akan berhijrah. Begitulah kita. Kita tinggal satu tempat sebagai contoh. Tempat ini kita lihat suraunya tak ada, masjidnya tak ada, tempat untuk anak kita belajar Quran pun tak ada, anak-anak pergaulan tidak baik. Maka walaupun kita ada rumah, kita dah beli rumah, memang dah lama duduk kat situ, tapi tidak baik untuk agama kita. Maka al-firaru bid-din, lari bawa agama kita, hijrah ke tempat lain yang barangkali dari sudut fizikal kurang selesa. Rumah mungkin kecil lagi, kawasan mungkin tidak makmur, tidak maju seperti tempat lain, tetapi membawa lari agama kita demi kerana agama. Itulah yang dikatakan sebenar-benar hijrah. Itu sebagai mukaddimah. Terima kasih Ustaz, jelaslah itu definisi hijrah, konsep hijrah, bentuk-bentuk hijrah yang boleh kita lakukan. Cuma Ustaz, satu benda yang agak mengelirukan sedikitlah. Bila sebut hijrah, kita kaitkan dengan tahun baru hijrah. Ya. Sedangkan kalau kita lihat dalam sejarah, tahun baru hijrah itu tahun Islam lah. Bermula dengan bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal sampailah ke seterusnya Zulhijjah. Sedangkan Nabi berhijrah bulan Rabiul Awal. Ya. Jadi apa kaitan bulan Muharram dengan Rabiul Awal itu dikaitkan dengan tahun hijrah dan sebagainya? Silakan Ustaz. Ya, menarik soalan Ustaz Fauzi tadi sebenarnya. Kita memang kalau kita sambut hijrah, kita mulakan dengan bulan
Muharram. Tetapi bila kita bincang tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila berlaku hijrah Nabi? Berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal, ataupun kalau lebih tepat lagi pada penghujung bulan Safar, 28 Safar, dan tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tarikh yang sama dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya kenapa? Kenapa kita tak sambut bulan Rabiul Awal? Kenapa tahun hijrah kita tak mula dengan Rabiul Awal, mula dengan Muharram? Persoalannya begini. Pertama sekali kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kenapa diambil Muharram, tak diambil Rabiul Awal sebagai permulaan tahun bagi Islam? Kerana al-azmu atau aqdul azmi alal hijrah, bermulanya azam untuk Nabi SAW berhijrah berlaku pada bulan Muharram. Kalau kita lihat sejarah Nabi SAW, Nabi pada bulan Zulhijjah membuat satu pertemuan dengan orang-orang Islam daripada Madinah Al-Munawwarah yang mana dipanggil sebagai Bai'atul Aqabatis Tsaniyah, Bai'ah Aqabah yang kedua, atau dipanggil juga Bai'atul Harbi. Dalam bait itulah para sahabat Nabi yang datang daripada Madinah Al-Munawwarah telah beri kesanggupan untuk mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa keadaan sekalipun dan mempertahankan Islam. Maka bila mana mereka telah bersedia menerima Nabi, menerima Islam Nabi, menerima para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila mereka balik selesai daripada bulan Zulhijjah tadi, mereka pergi ambil kesempatan seperti mana orang Arab yang lain datang buat ibadah haji pada bulan tersebut. Mereka balik ke Madinah Al-Munawwarah ketika namanya Yasrib. Maka Nabi SAW mula mengarahkan para sahabat keluar seorang demi seorang ke Madinah Al-Munawwarah bila berlaku bulan Muharram. Sehinggalah orang-orang Arab tengok orang Islam makin susut, tak ada orang, mana pergi orang Islam ni? Hingga akhirnya mereka merancang untuk bunuh Nabi SAW. Berlaku bila? Pada bulan Safar. Maka bila berlaku usaha nak bunuh Nabi SAW, pada hari Khamis mereka bincang 27 Safar, malamnya malam ke-28 Nabi pun keluar daripada Makkah Al-Mukarramah sampai hingga akhirnya ke Madinah Al-Munawwarah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka dari situlah kata ulama diambil Muharram sebagai permulaan tahun Islam. Itu satu. Yang kedua, kita kaitkan hijrah dengan cerita hijrah Nabi SAW. Ini sejarah balik pada cerita Umar. Dan kita mengucapkan terima kasih pada Umar yang Allah beri ilham pada beliau untuk menjadikan hijrah sebagai asas penggunaan tahun bagi orang Islam. Sebelumnya orang Islam tidak ada tahun. Mereka hanya ada bulan saja. Ada dua riwayat disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dua riwayat menceritakan bagaimana asal-usul timbulnya penggunaan tahun hijrah ini. Satunya sampai pada Umar satu surat dokumen kewangan bertulis perkataan Sya'ban sampai pada Umar daripada salah seorang gubernur Umar. Lalu Umar kata, ini Sya'ban bila ni? Sya'ban sekarang ni ke Sya'ban yang lepas ni? Tak tahu bila Sya'ban sebab ada Sya'ban saja. Maka dari situlah timbul idea mesti ada tahun bagi orang Islam. Satu lagi riwayat menyebut di mana seorang sahabat ni Abu Musa Al-Asy'ari hantar surat. Dia kata, Umar, bila sampai surat kamu pada kami, surat tu ada bulan, ada hari, tak ada tahun. Jadi kami nak tahu macam mana. Zaman tu kita hantar surat bukan macam sekarang yang menggunakan pos laju cepat sampai. Zaman tu menggunakan kuda. Barangkali surat hantar 5 tahun baru sampai hari ni. Jadi timbullah persoalan. Maka Umar pun himpun para sahabat Nabi SAW, ajak bincang. Bila ajak bincang nak buat tahun, maka mereka kata nak buat tahun mesti berasaskan kepada peristiwa penting. Apa peristiwa pentingnya? Kata setengah sahabat, peristiwa pentingnya ialah kelahiran Nabi. Kata setengah sahabat, tak, peristiwa pentingnya adalah kebangkitan Nabi sebagai Nabi. Ada kata tidak, yang penting lagi hijrah Nabi. Ada pula kata yang penting lagi kewafatan Nabi. Umar buat keputusan. Kata Umar, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Fa'arikhu biha. Maka kita buatlah tarikh berdasarkan peristiwa hijrah tadi. Maka dari situlah timbul perbahasan berkaitan dengan tahun hijrah, dan peristiwa itu berlaku pada tahun ke-17 tahun selepas hijrahnya Nabi SAW. Bermula tahun ke-17 itulah diisytiharkan penggunaan
tahun Hijrah. Dan timbul pula isu berkaitan dengan bulan. Bulan mana kita nak mula, yang saya dah bincang tadi. Lalu kata sahabat, kita mulakan dengan bulan Ramadan, jadi bulan 1. Ada kata kita mula dengan bulan Syawal, bulan raya. Hingga kata setengah sahabat, kita mulakan dengan Muharram. Lalu kata Umar Ibn Khattab, Muharram munsarafun nas. Bulan Muharram, bulan orang ramai bersurai. Bersurai apa? Bersurai daripada ibadah haji. Kita haji bila? Baru je haji bulan Zulhijjah. 9, 10, 11, 12, 13. Bila orang balik kampung? Balik kampung penghujung Zulhijjah atau awal Muharram. Bila balik kampung bulan Muharram, balik dengan jiwa baru. Kayaumin waladhu ummuh, kata Nabi. Seperti satu hari seseorang itu baru dilahirkan oleh ibunya. Berarti balik dengan bersih. Zero kita nak buka safhah jadidah, nak buka lembaran baru hidup, diari baru hidup. Maka nak mula dengan yang baru ini, maka eloklah jadikan ia sebagai permulaan tahun baru. Maka ketika itulah Umar buat keputusan Muharram dijadikan sebagai bulan yang pertama. Itu Ustaz Fauzi. Okey Ustaz, bersemangat Ustaz bercerita tentang hijrah dan sebagainya. Apa kata kalau kita biarkan Ustaz berehat seketika dan kita pun berehat juga. Kita jumpa balik selepas ini insya-Allah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل Alhamdulillah, terima kasih kerana anda setia bersama Al-Kuliah pada petang ini, dan kita rasa tak ceria kalau kita tak ambil soalan-soalan daripada penonton jantan daripada Keluang Johor. Kita minta dia orang tanya pula pada Ustaz Khairuddin pada petang ini. Silakan kalau ada Puan Fadilah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, saya ada satu soalan. Waalaikumsalam. Boleh Ustaz jelaskan mengenai ada doa pada awal tahun baru Hijrah dan penghujung tahun? Sekian, terima kasih. Ya Ustaz, itulah. Biasa kalau kita lihat di surau-surau di masjid-masjid Ustaz memang ada majlis tersebut. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada puan yang bertanya tentang doa awal dan akhir tahun. Ini memang menjadi satu kebiasaan dalam masyarakat kita di Asia Tenggara terutamanya dan Malaysia khususnya. Bila masuk bulan Muharram atau penghujung Zulhijjah nanti, masuk awal Muharram, maka akan ada satu amalan yang dibuat namanya doa di akhir tahun dan juga di awal tahun. Akhir tahun biasa dibuat pada selepas salat Asar ataupun sebelum Maghrib. Awal tahun dengan itu selepas salat Maghrib, maka dibacakan doa awal tahun. Pertama sekali kita nak lihat dulu sejarah. Sebab ada benda-benda yang disebarkan dalam masyarakat yang kurang tepat yang mesti kita betulkan. Pertama sekali, ada sebaran maklumat tentang kelebihan membaca doa awal dan akhir tahun. Baik. Kelebihan membaca doa yang di awal atau di akhir tahun tadi, kalau kita sabitkan, sandarkan dengan Nabi SAW, maka ia kurang tepat. Kenapa? Kerana kalau kita lihat sejarah tadi, sejarah yang saya bincangkan tadi, bilakah bermulanya penentuan awal tahun? Bukannya zaman Nabi, bukannya zaman Abu Bakar, tapi zaman Umar, tahun ke-17 Hijrah Nabi SAW, atau dengan maksud 7 tahun selepas wafatnya Nabi SAW. Dan wafat 7 tahun baru ditentukan. Bila kita nak mulakan awal tahun? Bulan Muharram ke? Nak mulakan bulan Muharram ke? Nak mulakan dengan Ramadan ke? Kalau Umar buat keputusan Ramadan, masa tu kita pun sekarang ni awal tahun Ramadan lah. Artinya tak mungkinlah bagi Nabi menceritakan apa kelebihan doa awal dan akhir tahun. Baik, kalau tak ada, arti jangan kita kaitkan kelebihan tadi dengan Nabi SAW. Kalau kita kaitkan juga, arti kita kaitkan dengan Nabi sesuatu yang Nabi tak buat. Ini membawa kepada dosa. Kenapa? Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang membohongi atas nama Nabi secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka sediakanlah tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Baik, bacaan doa awal dan akhir tahun tidak berlaku zaman Nabi. Tidak berlaku zaman sahabat Nabi yang Abu Bakar As-Siddiq, dan tidak berlaku juga zaman Umar. Bahkan zaman sahabat pun tak berlaku. Tetapi berlaku terkemudian. Bila berlaku terkemudian, kita bincang apa hukum baca doa tadi. Kita kata berdoa kepada Allah seperti mana firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Tuhan kan berfirman, mohonlah padaku, mintalah padaku, pasti aku terima. Artinya Allah Ta'ala mengajar kita untuk sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan doa itu bila masa saja. Nak doa di awal tahun pun boleh, di akhir tahun pun boleh, nak doa tengah tahun pun boleh, malam pun boleh, siang boleh. Tak ada penentuan masa, bila masa saja. Jadi artinya kalau ada orang nak doa, akhir tahun doalah. Ada nak doa awal tahun doalah. Cuma i'tiqad. I'tiqad macam mana? Ni kena baca ni. Kalau tak baca tak boleh ni. Nanti Nabi marah ni. Tak bolehlah macam tu. Sebab dia tak ada diajar oleh Nabi. Cuma kita kata boleh diamalkan doa ini kerana berdasarkan umum bahawa kita disunatkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kita doa pada hujung dakwah tadi, Allah doa makbulkan apa yang kita mahu. Tapi kalau kita kata ini mesti Allah makbulkan ni, tak dapat tidak ni, itu tidak adalah kalau berasal kepada hujung dan awal. Tapi kalau kita kata umum kita doa pada Allah, Allah akan beri. Jadi kalau kita faham macam tu, tidak ada satu doa yang khusus yang perlu kita baca. Bacalah doa apa sekalipun, masa mana pun. Ada orang masalah begini, dia tunggu majlis. Masuk hujung tahun ni kat maghrib, dia pergi surau baru nak doa. Duduk rumah tengok TV tak doa pun. Ni silap. Kalau lepas maghrib itu juga, kalau duduk surau dia doa, duduk rumah tak doa. Ini salah. Kita nak faham bahawa doa ni bila masa saja. Maka tak tunggu ada majlis. Jadi yang kita nak betulkan ialah kita ni apa nama soalan bukan kena ni, tak boleh tak buat ni, kalau tak buat begini. Sampai ada yang bergaduh begini. Kadang-kadang banyak majlis hari ni yang suka bila masuk awal tahun, maka mereka akan buat ceramah. Ceramah Maul Hijrah. Ustaz Fauzi biasalah ceramah Maul Hijrah kan. Baik, bila buat ceramah dia kalut baca doa. Kadang panjang doanya, masa ceramah jadi pendek pula dah. Jadi tak kenalah. Yang penting bukan doa. Yang penting adalah ceramah penjelasan ilmu yang nak sampaikan pada umat. Apa itu hijrah, apa yang berlaku pada Nabi SAW. Pengajaran itu yang penting untuk kita ambil. Dan doa tadi pun, kalau cuba kita tukar sekali. Jangan buat lepas maghrib lah. Kita buat lepas isyak ke tak boleh ke? Cuba tukar sekali tengok macam mana. Supaya tak ada kelazimah. Mesti buat ni maghrib ni. Mesti buat. Itu yang kita nak kena betulkan. Wallahu ta'ala. Okey Ustaz. Jangan jadikan sebagai kelazimah ataupun kewajipan. Okey, kita minta Hajah Wagina. Ada soalan tak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada satu soalan. Soalannya bunyi, beberapa amalan khurafat diamalkan pada sesetengah bulan hijrah. Ya. Seperti mandi safar pada bulan safar. Kononnya bertujuan untuk menolak bala. Dari mana sebenarnya kepercayaan ini bermula? Sila terangkan Ustaz. Silakan. Kalau ditanya dari mana, saya kira daripada Abu Jahlin. Abu Jahal. Artinya ini kejahilan umat. Sebenarnya dalam kaedah Islam, pertama sekali Islam menetapkan ada hari yang baik. Ini kita kena pegang. Ada hari yang baik. Islam menetapkan ada waktu yang baik. Apa dia waktu yang baik? Contohnya, waktu yang baik, waktu malam. Untuk berdoa kepada Allah, itu waktu yang baik. Hari yang baik, hari Jumaat sebagai contoh. Islam menetapkan pula dalam ada bulan yang baik. Apa dia? Bulan Ramadan. Kemudian ditetapkan lagi ada 4 bulan dalam Islam yang dipanggil sebagai Al-Arba'atul Hurum. 4 bulan haram. Apa dia? Itu bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, satu lagi bulan Rajab. Jadi ini 4 bulan. Kalau masuk Safar tak masuk bulan yang ada sedikit kebaikan padanya. Mana mari kalau kita kata mengkhususkan satu amalan pada bulan Safar. Maka awal-awal lagi telah tertolak satu. Kemudian pula nak mandi tolak bala. Tuan-tuan, dalam Islam kita yang Nabi sudah hadis la yaruddul qada illa doa. Tidak boleh menolak satu qada Allah Taala melainkan doa. Arti kalau ditentukan bala pada kita, yang boleh tolak ialah doa kita kepada bukan mandi. Jadi yang patut kita buat, kalau betullah ada bala kena pada kita, ialah kita doa kepada Allah supaya tidak kena bala. Bukan dengan mandi. Jadi mandi tadi yang disuruh hanya apa dia? Mandi pagi Jumaat. Itu mandi sunat. Itu pun tolak bala juga tu. Tolak bala macam mana? Sebab kita mandi kerana tuntutan Nabi SAW, kita boleh pahala, Allah gugurkan dosa dengan cara dapat nikmat. Terhindar
kalah bala. Bukan dengan khusus mandi pada bulan Safar atas nama atas nama mandi talak bala. Ini semua khurafat yang mesti ditinggalkan, dan saya yakin kalau diberikan ilmu, insya-Allah umat akan meninggalkan perkara yang khurafat seumpama itu, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Mandi tolak bala tidak ada, mandi tolak daki ada. Kita minta Hajah Khadijah, kalau ada soalan silakan Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Ustaz, Yes. saya ingin bertanya satu soalan. Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir, orang-orang yang melakukan maksiat, dosa dan kejahatan pada 4 bulan haram itu akan mendapat dosa yang berganda daripada bulan-bulan yang lain. Manakala orang-orang yang melakukan amal soleh pula diberi ganjaran yang berlipat kali ganda juga. Tolong Ustaz ulaskan. Terima kasih. Sila Ustaz. Tolong silakan. Baik, pertama sekali kalau kita rujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran. Kata Allah Taala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Taala 12 bulan. Fi kitabillah, ketentuan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ard. Daripada awal Allah Taala menciptakan langit dan juga bumi, itu yang Allah tetapkan. Minha, daripada 12 bulan tadi, arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Baik, persoalannya, kenapa Allah Ta'ala khususkan membicarakan tentang 4 bulan haram? Kaedah Al-Quran selalunya tidak dibincangkan sesuatu yang khusus, melainkan dengan tujuan penekanan. Dari situlah diambil kaedah bahawa bulan haram yang 4 itu mempunyai kelebihan berbanding bulan-bulan yang lain. Dan dikiaskan juga oleh para alim ulama bila mereka bincang tentang persoalan puasa. Berpuasa pada bulan haram sabit dengan hadis Nabi SAW, ganjaran yang besar berbanding pada bulan-bulan yang lain. Maka dari situlah diambil kesimpulan oleh para alim ulama bahawa bulan haram itu 4 bulan ni bermula Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan satu lagi bulan Rajab. 4 bulan ini bulan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya, mana-mana masa, mana-mana tempat, mana-mana keadaan yang lebih pahalanya bila buat amalan, maka besar dosanya bila buat kejahatan. Contohnya kita berada di Makkah Al-Mukarramah. Makkah Al-Mukarramah bumi yang suci, Masjid Haram, bumi yang paling Allah Ta'ala suka. Sabit dengan hadis Nabi SAW. Sembahyang kat situ digandakan sampai 100 kali, 100 lebih 100,000 rakaat tempat lain. Baik, bila mana Allah beri pahala yang besar pada orang yang beramal di Makkah, beramal di Masjid Haram, maka oleh kerana diberikan kelebihan yang besar, kalau buat dosa pun besar juga. Ada begitu. Besarnya pahala, maka besar juga dosa sebab dia tempat yang dihormati. Kita kata beginilah. Satu kawasan larangan. Kawasan larangan kita tempat-tempat yang terjaga. Nak buat benda-benda yang mesti yang dibenarkan saja. Tempat ni kalau buat benda salah, dia besar azabnya, dia besar seksaannya. Macam tu denda besar lagi. Dia begitu kaedah dia. Jadi kalau kita katakan bahawa pada bulan haram, kalau buat dosa-dosa yang dibuat pada bulan tersebut, maka diberi satu penekanan dosa yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Okey Ustaz, ada satu lagi soalan Ustaz. Kalau ni ada orang cakap lah bahawa bulan Muharram ni yang bakal kita sambut ada 4 hari lagi Ustaz, tidak sesuai untuk buat majlis-majlis seperti majlis perkahwinan ke, majlis pertunangan ke, sebab nanti kena tu kena ni lah, macam-macam lah Ustaz. Apa sila Ustaz bagi ulasan silakan. Baik, kita orang-orang yang beriman kepada Allah, kita sentiasa mencari waktu yang baik. Kalau kita sebut tadi, kalau kita nak doa, ambil waktu malam, ketika sujud sebagai contoh. Jadi kalau nak buat kenduri perkahwinan, benda yang baik,
kita pilih waktu yang baik seperti bulan Muharram, maka tentulah kita harap sesuatu kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata takutlah tak nak buat, ini soalannya kita takut nak buat kebaikan pada bulan yang baik. Tidakkah kenduri perkahwinan itu sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana melibatkan cantuman dua laki-laki dan juga perempuan, satu pasang yang akan bina masjid, yang benda yang Nabi sangat suka. Hingga Nabi kata tazawwaju, berkahwinlah kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya berkahwin itu disuruh fa inni mukasirum bikum umam yaumil qiyamah. Di hujung hadis menyebut, aku bangga dengan ramai umatku pada hari kiamat. Erti benda yang baik seumpama ini, kalau kita pilih masa bulan Muharram sebagai contoh, bagi saya itu waktu yang terbaik. Kita harapkan barakah perkahwinan turun datang disebabkan pilihan masa yang baik tadi. Ya, Allahu a'lam. Okey Ustaz, apa kata kalau kita berehat untuk untuk kita bagi peluang kepada Ustaz untuk minum air seketika, yang kopi goji di hadapannya, kita berehat seketika dan kita jumpa balik selepas ini insya-Allah. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu dalam Al-Kuliah tahun bulan Hijrah tajuknya. Dan tak sabar-sabar nak tunggu tahun Hijrah ya. Dan satu kita dah ambil soalan-soalan daripada penonton kita dari Keluang Johor. Apa kata kalau kita baca soalan email ataupun SMS yang anda hantar kepada kami. Soalan ada Din ya, Ustaz Khairuddin, Din juga. Dia tanya, Ustaz, ini satu lagi amalan selain baca doa, ada pula amalan iaitu baca Yasin 3 kali pada awal malam tahun baru Hijrah. Itu untuk murah rezeki, panjang umur dan sebagainya lah. Jadi adakah, sebab ada orang tua tu dia kata kena baca. Sampai kadang-kadang mengah tu 3 kali Ustaz. Bukan sekali-sekali pun mengah, ni 3 kali mengah Ustaz. Dengan kadang-kadang dengan tajwid lintang pukang dan sebagainya. Apa komen Ustaz, silakan. Baik, pertama sekali kita ambil ibadah baca Yasin. Apa hukumnya? Bacaan Yasin adalah sebahagian daripada Al-Quran. Baik, bila kita kata sebahagian daripada Al-Quran, apa hukum baca Quran? Hukum baca Quran adalah sunat. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, kata Nabi. Bacalah Quran, itu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada orang yang baca Quran tadi. Baik. Artinya kita disuruh baca Quran. Persoalan kita sekarang ialah nak baca Yasin. Apa kelebihan Yasin? Yasin, kalau kita bincang tentang kelebihan Yasin, sabit beberapa kelebihan berkaitan dengan Yasin. Itu kita boleh buka, kita tafsir. Cuma persoalan kita sekarang ialah kenapa nak khususkan pada malam awal tahun Hijrah? Kalau kita nak khususkan dengan keyakinan Nabi suruhlah, maka hukumnya adalah salah. Kenapa? Kerana kita sabitkan pada Nabi sesuatu yang Nabi tak pernah buat pun. Tak ada satu hadis pun mengajar kita baca Yasin pada malam awal tahun tadi. Dan tak disebut pun oleh para sahabat, oleh para ulama silam. Cuma menjadi amalan di sekitar Asia Tenggara. Jadi kalau bagi saya, siapa nak baca Yasin, bacalah. Tapi jangan tentukan masa maghrib saja, lepas isyak pun tak apa. Dan jangan tunggu, saya katakan tadi, tunggu nak ramai-ramai berjam membaca. Ini salah. Artinya kita berhadapan dengan masalah umat yang dia tak faham apa yang dibuat. Dia hanya ikut-ikutan. Islam tidak mengajar ibadah bentuk ikut-ikutan. Ibadah mesti dengan ilmu. Artinya, kalau kamu baca Quran, kamu mesti ada ilmu. Kenapa kamu baca Quran pada malam ni? Kalau dia kata baca Quran sebab Nabi suruh, salah lah. Mesti ada ilmu dulu. Jadi, kalau kita ada ilmu bahawa baca Quran ni sunat, baca Yasin ni sunat secara umum saja, maka kita tak tunggu waktu maghrib. Malam pun boleh. Lepas isyak boleh. Kalau bertembung antara ceramah dengan Yasin, ini selalu bertembung ni. Kita kata utamakanlah membaca, mendengar kuliah. Kenapa? Kerana cerita ilmu. Antara ilmu dengan baca Quran. Nabi SAW satu ketika masuk masjid. Nabi tengok satu kumpulan sedang berzikir. Kumpulan kedua sedang munaqasyah ilmu.
Nabi pergi pada tempat yang munakasyah ilmu. Artinya ilmu lebih utama daripada berzikir. Ilmu lebih utama daripada baca Quran. Kenapa? Baca Quran sifatnya mewasak. Makna bila masa boleh, masanya lapar, mewasak. Tapi dengar ceramah ni malam-malam, ceramah perdana ni sifatnya mudayak, sempit masanya. Sempit macam mana? Bukan tiap malam ustaz datang ceramah. Bukan tiap masa ustaz beri ceramah, tak ada. Tapi Quran ni bila masa boleh baca. Jadi utamakan mana yang sifatnya mudayak, yang sempit, dan kita ketepikan dulu mana yang sifatnya mewasak, kita buat kemudian pun tak apa. Itulah pandangan saya. Okey, terima kasih Ustaz. Kita baca soalan lagi Ustaz daripada Mac ni kata. Ya. Dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan tentang satu hadis yang berbunyi tidak ada hijrah, tiada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah melainkan jihad dengan niat saja. Ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Ini soalan orang yang berilmu lah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Kata Nabi, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tetapi yang ada adalah jihad dan juga niat untuk berjihad. Ungkapan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi berjaya buka kota Mekah. Kota Makkah berjaya dibuka dan dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-8 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi masuk kota Makkah, berarti Makkah jadi milik orang Islam. Makkah jadi negeri Islam. Bila Makkah jadi negeri Islam, maka Nabi pun isytihar, la hijrata ba'dal fathi. Tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Kenapa? Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Salihin, dia kata kerana Makkah telah jadi Darul Islam, telah jadi negeri Islam. Selama ini kenapa orang Mekah berhijrah ke Madinah? Kerana Mekah negeri kufur, Mekah negeri harbi memerangi Islam. Berhijrah ke negeri Madinah, negeri orang Islam. Sekarang Mekah jadi negeri Islam, buat hijrah buat apa lagi? Maka Nabi isytiharkan tak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Dengan makna tak ada lagi hijrah meninggal kota Mekah, tak boleh lagi dah. Yang ada apa dia? Jihad. Jihad mempertahankan Mekah. Wa niyah, dan niat untuk berjihad. Adapun jihad dengan makna umum, dari tempat ke tempat lain yang lebih baik, itu kekal sampailah kiamat. Sebuah negeri yang kufur kepada Allah, maka orang yang ada dalam negeri yang kufur tadi, sekiranya dia tidak berjaya untuk menzahirkan Islamnya, maka wajib baginya meninggalkan negeri itu untuk datang ke negeri Islam. Itu kaedahnya. Tapi kalau dia masih mampu menzahirkan Islamnya, dia berada negeri kufur, hukumnya sunat dia berhijrah, meninggalkan negeri tadi ke negeri orang Islam. Kecuali kalau sekiranya dia duduk kat situ negeri kufur, dia boleh berdakwah boleh, maka barulah sunat kat dia berada di situ. Artinya hukum hijrah ini kekal sampai bila-bila selagi ada keperluannya, itu berpeluang untuk meninggal, membawa agama, menyelamatkan agama, maka di kala itu kita mesti berhijrah. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, satu lagi soalan Ustaz daripada Ben. Baguslah Ben tengok Al-Kuliah Petani. Dia tanya Ustaz, benarkah jika ni hijrah dari segi umur lah Ustaz dia. Kalau umur, dia kata benarkah jika umur 40 tahun seseorang itu belum berubah, belum berhijrah menjadi orang yang baik, maka payahlah untuk dia berubah. Betul tak Ustaz? Silakan. Baik, dia ada satu ayat Allah Taala sebut, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir. Tidakkah kami telah panjangkan umur kamu sampai ke satu tahap yang mana tidak mengambil ma yatazakkaru fihi man tazakkara, bila sampai umur yang Allah sebutkan tadi, wa ja'akumun nazir, datanglah pada kamu ketika itu nazir, peringatan. Kata ulama, erti peringatan itu adalah uban. Erti sampai satu masa Allah hantar uban. Uban apa? Peringatan. Ayat ini kata ulama merujuk kepada kaedah bahawa bila sampai satu tahap umur ni dah cukup dah sebenarnya. Cukup dah untuk beri peringatan bagi manusia. Maka Allah beri uban. Tapi kalau sampai peringkat umur ni masih tak insaf lagi, ini orang yang ada masalah. Apa umur itu? Kata setengah ulama umur itu 40 tahun. Kata setengah ulama umur itu 63 tahun. Itu umur Nabi. Yang masyhur 40 tahun. Karena itulah orang-orang Madinah Al-Munawwarah iza balagha 40 sanatan, bila sampai umur 40 tahun tafarraghu lil ibadah. Mereka akan mula full time beribadah. Kita 5 6 pencet nak tambah lagi 2 tahun, 3 tahun.
Tak cukup lagi. Tapi para sahabat Nabi 40 dah mula dah full time beribadah. Kenapa? Dia rasa umurnya tak panjang lagi untuk dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kata masuk umur 40 tak sedar lagi ni, maknanya dia tak sedar dengan peringatan yang Allah berikan orang ini ada masalah. Itulah kita boleh sebut ada masalah. Wallahu taala. Okey Ustaz, satu lagi soalan Ustaz sebelum Ustaz kami bagi masa untuk berehat. Dia tanya Ustaz, apa sebabnya umat Islam kini hanya berhijrah hal-hal yang kadang-kadang remeh-temeh saja. Sedangkan dari segi yang lain, aurat masih dedah lagi, riba masih bergelumang lagi, rokok masih hisap lagi. Jadi kenapa Ustaz jadi begitu? Silakan. Ya. Ini cerita fiqh al-awlawiyat. Fiqh kefahaman apa benda yang perlu kita dahulukan. Itu kaedahnya. Kita ada banyak benda yang penting, tapi ada benda yang lebih penting. Dalam kaedah agama, kita ada benda yang wajib, ada benda yang sunat. Yang wajib mesti didahulukan benda yang sunat. Masalah kita ialah bila kita nak bertaubat, kita kalau untuk buat benda yang sunat apa dia? Baca Quran, sembahyang sunat. Tapi sembahyang hak wajib, hak tak qada lagi, itu banyak lagi. Dia tak qada. Mana yang lebih aula? Qada sembahyang ke ataupun benda yang sunat? Bukan maksudnya sampai habis qada baru boleh buat yang sunat. Tidak. Tapi yang qada mesti diutamakan di samping kita buat yang sunat. Itu juga dengan kaedah tadi. Dia umpamanya buat amalan sunat. Bukan main. Sembahyang sunat, Masya Allah. Tapi tidak menutup aurat. Orang macam ni, saya kata macam ni lah. Dia pakai tudung tapi bawahnya pakai skirt. Seolah begitu. Tudung dia pakai. Skirtnya macam mana? Berarti menampakkan aurat. Atau dia pakai kupiah. Kupiah sunat bukan? Dia pakai seluar pendek. Itulah ibarat yang mudah saya kata. Pakai kupiah benda sunat. Tapi kaki bawahnya telanjang. Tuan-tuan. Kita Islam mengajar kita dahulukan mana yang wajib. Kemudian diekori dengan benda yang sunat. Sebab itulah kata seorang ulama terkenal. Umar ibn Abdul Aziz. Dia kata, laisa taqwa an kasrati qiyamil lail. Takwa itu bukan dengan banyak qiyamul lail. Tidak. Tapi takwa ialah dengan meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib. Itulah takwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Itulah jawapan untuk beberapa soalan email ataupun SMS yang anda hantar kepada kami tentang bulan hijrah. Apapun, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sekali lagi kita berjumpa dalam blok yang terakhir pada petang ini. Ada satu soalan dari Zubaidah, dia tanya Ustaz ya, tentang masalah hijrah ini juga, tahun baru hijrah dan sebagainya. Bila sebut tahun baru hijrah ini, ada orang dia ada azam. Aku nak buat begitu begini. Kadang-kadang azam yang tahun lepas pun belum terlaksana lagi. Macam-macam lah. Adakah yang dapat melakukan azam, katalah dia nak qiyamul lail, dapatlah qiyamul lail. Nak tutup aurat, dapat tutup aurat. Nak buang rokok, dapat buang rokok. Adakah itu hidayah daripada Allah ataupun apa Ustaz? Silakan. Baik, pertama sekali kata Al-Imam Qurtubi, al-hidayatu hidayatan. Hidayah yang dua. Satu, hidayatul irsyad namanya. Hidayah tunjuk ajar. Satu. Yang kedua, hidayah itu taufik. Hidayah Allah buka hati manusia untuk beramal dengan tunjuk ajar. Dua bentuk. Hidayah irsyad ni apa dia? Yang Quran tunjuk ajar itu hidayah irsyad. Yang diajar oleh Nabi itu hidayah irsyad. Yang diajar oleh para alim ulama itu hidayah irsyad. Taufiknya apa dia? Selepas kita dapat hidayah irsyad, tunjuk ajar, maka Allah buka pula hati kita untuk beramal dengan tunjuk ajar. Artinya begini, nak dapat yang kedua, mesti muqaddimahnya yang pertama. Kalau yang pertama kita tak cari, belajarnya tak mau tentang Islam, macam mana nak datang tiba-tiba hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini kesilapan kita. Kita kata, saya duk tunggu lama, tak sampai lagi hidayah. Tidak, kamu kena cari hidayah itu. Cari hidayatul irsyad. Maknanya apa? Bacalah Quran, pelajarilah Al-Quran, bacalah hadis, pelajarilah hadis, jumpalah para alim ulama, mengajilah dengan para tuan guru dan sebagainya. Mula dengan yang tu,
Kemudian datang nanti Allah akan bagi hidayatut taufik kepada kita. Taufik Allah buka hati untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, kita kena faham juga keadaan iman kita ini yazidu wa yanqus. Dia bertambah dan berkurang. Hari ni yang hadir hari ni al-kuliah ni naik iman semua ni. Hari ni lah sebab dengar ceramah. Nanti dah balik dia turun balik. Itu kita. Artinya kita naik turun. Bukan yang di hadapan saya sendiri pun macam tu. Semua orang selagi dia bukan Nabi, para Nabi, iman mereka yazid wala yanqus. Dia bertambah, tak berkurang langsung. Tapi kita bertambah dan juga berkurang. Jadi bila bertambah dan berkurang, kita kena sentiasa buat amal. Dan kita kena sentiasa berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan kau selewengkan hati kami setelah mana engkau beri hidayah pada kami. Artinya, sekarang dapat hidayah, doa minta Allah teruskan hidayah. Kadang orang tanya, dia kata kenapa kita baca Quran, kita sembahyang baca surah Al-Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah pada kami ke jalan yang lurus. Tidakkah orang yang sedang sembahyang itu telah mendapat hidayah? Betul. Tapi kita minta lagi Allah tambah lagi hidayah. Sekarang hidayah apa? Hidayah sembahyang. Sembahyang zuhur kita katakan. Lepas ni hidayah untuk sembahyang sunat selepas zuhur. Maka kita doa kepada Allah tidak boleh putus. Wallahu taala alam. Okey Ustaz, satu soalan ni cukup menarik juga sebab kita di Malaysia ni terutamanya kita lah di orang Islam ni, kita ada dua takwim Ustaz. Ya. Satu takwim Masihi yang kita ikut bulan Januari, Februari, Mac sampai Disember lah. Dan satu lagi takwim Hijri ataupun takwim Hijrah bermula Muharram sampailah pada Zulhijjah. Jadi apa beza Ustaz dua takwim ini? Ada tak perlu di rumah tu ada dua kalender? Dan kita sebagai orang Islam ni mana patut kita utamakan antara kedua ni? Silakan Ustaz. Ya, baik. Pertama sekali dua takwim tadi. Satu Hijri, yang keduanya Masihi. Takwim Hijri dibentuk berasaskan kepada pergerakan bulan mengelilingi bumi yang dipanggil tahun Qamari. Bulan mengelilingi bumi dalam tempoh 29 hari atau 30 hari dalam sebulan. Dan jumlah dalam setahunnya ialah sebanyak 354 hari. Itu tahun yang berasaskan Qamari. Tahun Masih pula dibentuk berasaskan kepada pergerakan bumi mengelilingi matahari selama tempoh 365 hari yang dibahagi dengan 12, ada 12 bulan juga. Baik, persoalan kita ialah tahun Hijri, tahun Masihi, yang mana satu nak pakai? Dua-dua pakai ke? Dua-dua buang ke? Satu pakai satu buang atau macam mana? Baik, keadaannya begini. Pertama sekali, tahun Hijri, tahun Masihi ini dipetik daripada apa? Dipetik daripada pergerakan bulan. Siapa cipta bulan? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Masihi dipetik daripada pergerakan matahari. Siapa yang cipta matahari? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura." Dialah yang menjadikan matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu, dan dialah yang menetapkan untuknya. Nya itu apa dia? Nya itu kata setengah ulama balik pada cerita bulan. Kata setengah ulama balik pada cerita matahari. Maksudnya bulan dan matahari. Kata ulama yang lain antaranya Ibnu Hayyan menyatakan dia balik dua-dua sekali. Cuma Allah tak guna perkataan wa qaddarahuma dan dia tetapkan untuk dua-dua. Tidak. Allah guna perkataan hu, maknanya dia seorang nak membesarkan dua benda sebelumnya. Ini kata Allah wa qaddarahu, dan Allah yang tetapkan untuk bulan dan juga untuk matahari manazil. Tempat letak, tempat duduk, paksi dia. Untuk apa? Lita'lamu adada sinina, untuk kamu tahu bilangan tahun, wal hisab, dan juga hisab. Artinya apa? Penentuan tahun Hijri dan tahun Masih itu adalah satu ketetapan yang Allah Ta'ala buat. Cuma manusia nak pilih yang mana satu. Yang kedua, kalau kita buka dalam Quran, kisah Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi, Allah menceritakan kisah pemuda Ashabul Kahfi yang Allah matikan mereka dalam gua selama banyak tahun. Apa dia? Kata Allah, walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka berada dalam gua mereka selama 300 tahun dan mereka tambah lagi 9. Maknanya apa? 300 tahun tambah 9 maknanya apa? 309. Kenapa Allah kata macam tu? Kata ulama, 300 tahun itu kalau kita kira berdasarkan tahun Masihi, jumlah mereka mati dan Allah hidupkan balik 300 tahun. Kalau nak kira berdasarkan tahun Hijri,
tambah lagi 9. Jadi 309. Kenapa? 300 tahun Masihi bersama dengan 309 tahun Hijri. Arti Allah rujuk di situ dua-dua takwim. Cuma kita di sini kalau ditanya mana yang lebih aula, kita kata lebih aula tahun Hijri. Kenapa? Sebab dikaitkan dengan ibadah kita. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, haji dan sebagainya. Maka kita kata utamakan Hijri dan masa yang sama tidak abaikan juga penggunaan tahun Masihi. Okey, terima kasih Ustaz. Jangan kita abaikan kedua-duanya. Ambillah kedua-duanya sekali sebagai panduan hidup kita mencari kebesaran Allah SWT. Apapun, terima kasih kepada Ustaz Khairuddin. Terima kasih kepada Helwa daripada Surau Ikram Taman Seri Keluan Johor. Terima kasih kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada tahun baru hijrah nanti ya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.